Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita untuk malam terakhir. Surah pun surah terakhir. Ramadan pun insya-Allah lah kita dah malam terakhir. Dan kalau kita panjang umur, kita mungkin boleh berjumpa lagi pada tahun sekali lagi insya-Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita supaya boleh dengan niat untuk meneruskan amalan dalam bulan Ramadan insya-Allah. Surah terakhir ialah surah An-Nas. Surah An-Nas kita baca dulu, semoga Allah beri kefahaman serta beri taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam surah Al-Falaq semalam kita tengok pergantungan, bagaimana Allah memerintahkan supaya Nabi kita bergantung kepada dia, bergantung kepada dia daripada masalah-masalah dunia, masalah-masalah yang nampak, daripada dengan hanya bergantung sifat dia, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq, rabbil falaq, maka segala masalah-masalah dunia, iaitu masalah makhluk-makhluk jahat, masalah-masalah yang timbul daripada kegelapan malam, masalah daripada ahli-ahli sihir, masalah daripada dengki yang kepada dengki, itu orang buat dia buat tindakan selepas dia ada perasaan hasad dengki. Maka 4 perkara tersebut hanya sekadar kita minta dengan Allah, sifat Allah yang satu saja, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil falaq dah madai dengan 4 masalah-masalah zahir dunia yang kita nampak. Dan surah An-Nas pula, iaitu ini penting, masalah-masalah akhirat, masalah-masalah agama. Jadi atas perkara masalah agama ini Allah penting sangat. Pasal apa? Pasal seandainya kita kecundang untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara agama, maka malang sekali kita akan menderita bila pergi ke hari akhirat selama-lamanya. Atas kerana pentingnya pergantungan kepada Allah, maka Allah nyatakan memperkenalkan sifat dia, yakni 3 sifat utama dia. Yang pertama, Qul, katakan, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan apa? Dengan Rabbi. Rabbi ni Tuhan pencipta dan penjaga kepada manusia. Satu sifat. Sifat pertama ialah, wahai hamba, kamu kenal tak kenal aku ni? Akulah, sifat aku, pembuat kamu, penjaga kamu. Itu maksudnya. Kita kena bergantung dengan dia. Yang kedua, satu tu lah, satu sifat pertama, Rabbin nas. Yang kedua, apa dia? Malikin nas, iaitu maliki, Tuhan, penguasa, raja pada manusia. 2 perkara. Tafsir mengatakan dia juga termasuk kira urus tabir. Urus tabir, penjaga, dan juga raja pada manusia, ketua kepada segala manusia. 2 dah. Dan yang ketiga, sifat dia yang 3 lagi, dia kumpulkan sifat-sifat dia. Zat Allah satu, zat hanya satu, yakni Allah. Sifat yang ketiga ialah ilahin nas. Apa dia ilah? Tuhan. Tuhan yang tempat kita bergantung. Yang ni dalam Fatihah kita,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah kenal dah Allah siapa? Dah kenal dia Allah sebagai penjaga, pencipta. Kita dah kenal dah Allah sebagai urus tadbir dan raja. Maka apa lagi? Untuk apa? Untuk minta sebagai hajat dan pertolongan. Dengan dia ni lah, dengan ilahin nas. Ilah, Tuhan yang apa? Yang dalam hati kita, pergantungan hati kita kepadanya. Jadi lengkap. Lengkap 3 sifat Allah. Sebagaimana hari-hari kita baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 kan? Alhamdulillah Allah pencipta, Rabbil Alamin penjaga, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin urus tadbir, dan kaulah raja pada hari kemudian. Di sini diguna Malikin Nas, raja pada hari dunia, raja pada hari akhirat. Akulah wahai hamba, kena percaya dengan aku. 2. Yang ketiga dalam Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah kenal dengan dia, kepada akulah wahai hamba kamu beribadat, dan kepada akulah wahai hamba kamu minta bantuan dan pertolongan. Maka Allah nyatakan 3 sifat utama dia untuk apa? Yang perkara paling penting sekali, iaitu untuk dalaman kita, untuk akidah kita. Apa dia? Min syarril waswas, dari syarri kejahatan. Apa dia? Al-waswas. Al-was, bisikan, waswas, bisikan. Al-khannas, Tuhan apa tu? Syaitan yang tenggelam timbul. Kita menyeru nama Allah, 3 sifat dia. 3 sifat Allah mengepung hanya satu saja permohonan kita, yakni kita minta wahai Allah kamu sahaja yang apa? Yang pertama, kedua, ketiga tadi, maka tolonglah jaga aku daripada kejahatan yang berpunca daripada syaitan yang tenggelam timbul, yang berbisik-bisik. Bila tenggelam, bila timbul? Syaitan ini jenis syaitan yang tenggelam timbul. Khannas ini ialah bila kita ingat Allah, dia lari. Bila kita lupa Allah, dia masuk. Ini liciknya syaitan jenis ini. Sebab tu 3 sifat Allah kena jaga dia. Kita dah tahu dalam mana-mana dalam Al-Quran, dalam mana-mana Al-Quran, syaitan ini musuh nombor 1. Allah berkali-kali pesan, syaitan musuh nombor 1, syaitan musuh nombor 1. Kenapa syaitan muncul dalaman kita? Tuan Qadi, Syekh Qadi kita baca tadi. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak mengaji Quran, tak nak mengaji memahami Al-Quran, Allah hukum letak syaitan duduk bersama-sama kita, membisik kita perkara-perkara jahat. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Syaitan menghalang kita, membisik-bisik ni. Syaitan jenis membisik-bisik ni, kamu jangan buat baik wahai kawan. Pasal dia qarin, dia teman setia kita. Dia akan muncul bila kita tak ingat Allah. Dia muncul duduk bersama-sama kita, dia membisik kita lah, wahai kawan, jangan kamu buat baik. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kalau kamu buat jahat pun seolah-olah nampak petunjuk perkara-perkara tersebut. Ini liciknya. Daripada kejahatan ni lah kita mohon dengan Allah, wahai Allah, jagalah aku daripada bisikan-bisikan itu. Kalau aku terima bisikan dia supaya aku menghalang aku daripada buat baik, menggalakkan aku buat perkara-perkara kesyirikan, menggalakkan bisikan dia untuk aku buat perkara-perkara bid'ah, maka kecundanglah aku wahai Allah. Itu bentuk pergantungan. Jadi bila kita baca berulang kali pergantungan ini, maka hanya Allah, 3 sifat Allah mengepung tadi, iaitu Allah penjaga kita, Allah ketua Malikin Nas, dan kepada Allah kita bergantung. 3 sifat Allah tadi, maka dia akan jaga kita, insya-Allah gitu. Maka dia akan menjauhi kita daripada terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan tadi. Macam mana cara dia? Allah akan menimbulkan ilham kepada kita, yakni ingat dengan dia. Bila kita ingat dengan dia, siapa? Maka syaitan lari. Syaitan khannas ini akan hilang. Kenapa dia hilang? Pasal kita ingat Allah. Habis siapa yang ganti? Yang ganti kita ialah malaikat akan masuk. 2 makhluk gaib yang Allah nak uji kita. Ingat Allah, syaitan lari, malaikat masuk. Lupa Allah, syaitan masuk, malaikat lari. Jadi itulah yang kita nak sangat. Setiap lepas maghrib,
nak tidur malam lepas subuh kita baca 3 qul. Pasal di antaranya yang paling-paling penting sangat ialah supaya kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 sifat Allah tadi untuk jaga kita daripada dibisiki oleh syaitan jenis khannas ini. Kan? Tengok bila kita orang azan dah. Bila orang azan, lari dia. Dalam hadis sampai terketuk-ketuk dia lari dah. Takutnya dia pasal apa? Kenapa dia takut dengan orang azan? Bila orang azan, suara azan tadi mengajak orang lain kepada tauhid, kepada Allahu Akbar dah. Orang akan datang untuk mentauhidkan Allah di masjid surau. Dia cukup takut. Habis azan, dia masuk balik. Itulah liciknya. Jadi apa bentuk syaitan yang selalu bisik kita ini? Tugas dia ialah allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tugas dia allazi yang membisik-bisikkan kepada kita fi sudurin nas, dalam hati-hati kita ni dipenuhi dengan syaitan tersebut. Lagi banyak, lagi leka kita tak ingat Allah, lagi ramai dia berkumpul dalam hati kita. Yang Tuan Qadir juga baca tadi, surah Fussilat pun ada cerita bab ni juga. Cerita bab Corona ini jamak bagi Qorin. Bila lupa Allah banyak kali, Qorin nanti memenuhi hati kita dalam bentuk Corona. Ramai sangat syaitan-syaitan duduk membisikkan dalam hati kita. Maka itulah kita bergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, betapa kritikalnya jenis-jenis syaitan ini. Bukan setakat syaitan saja, ada juga dia masuk dalam minal jinnah wan nasi, minal jinnati wan nasi. Apa dia? Dan syaitan-syaitan dari jenis jin dan syaitan manusia. Yang kita nampak hari-hari tu, kalau kita jumpa kawan kita yang ngajak kita ke arah kejahatan, itu syaitan sebenarnya. Bukan orang tu baik. Syaitan yang duduk bersama dia tu ajak kita. Jangan marah dengan dia. Syaitan manusia. Syaitan jin dia tak nampak. Syaitan manusia kita nampak. Syaitan dia tenggelam, tapi yang bercakap, yang mengarah dia bercakap itulah syaitan yang duduk bela bersama-sama dengan syaitan manusia tadi. Syaitan jin dia gaib. Dia juga mengasut kita ini. Tetapi kita tak takut. Problemnya dia ini makhluk gaib. Kebanyakan manusia, kita takut sekadar jin yang pelbagai rupa menakut-nakutkan kita itu. Pelik kita. Yang tu kita takut. Dia hantu kum-kum dah. Dia kepala dia centuk ikat, kaki ikat dia melompat tengah jalan. Saya rasa kalau jumpa sekali, sebulan kita ikut jalan tu. Pasal apa? Pasal kita takut dengan jin yang pelbagai bentuk tadi. Begitu juga dengan kita dengar suara-suara mengilai atas pokok, bunyi suara orang menangis bawah rumah. Itu tak perlu takut. Pasal apa? Itu rupa-rupanya jin yang OKU ni. Jin yang tidak ada power untuk membisikkan kita. Jin ini jenis yang dia nak cuba naik ke langit, malaikat panah dengan obor-obor api, dia jatuh ke bumi, maka dia cacat. Bila dia cacat, tugas dia hanya sekadar menakut-nakutkan manusia saja. Kita keluar malam, dia gelapkan kita. Dia duduk tepi pintu dah. Dia duduk tempat-tempat gelap. Tempat-tempat gelap dia suka duduk. Pasal dia nak usik-usik kita. Tapi itu yang kita takut. Tapi syaitan yang Allah kata musuh nombor 1 yang hari-hari membisikkan kita ini, alpa sikit je, lara sikit je, maka dia akan datang memenuhi hati-hati kita ni. Tapi ini kita tak takut. Jadi mula air ini, bila timbul rasa malas, bila timbul rasa tak nak buat kebaikan, maka yakinlah itulah syaitan jin ataupun syaitan manusia yang membisik-bisik hati kita ini supaya wa innahum layasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Jangan buat baik, kalau buat jahat macam mana pun kita nampak baik, kalau itu kita tak bertaubat, kita tidak ada apa-apa. Atas itulah, maka atas dasar itulah dua perkara surah Muawwizat ini, Muawwizataini ini, iaitu surah pergantungan kepada Allah untuk
menghalang kita daripada ditipu oleh yang zahir, yang nyata oleh manusia-manusia, dan juga atas perkara-perkara agama yang kita bergantung dengan Allah, supaya kita tidak dibisiki, kita tidak terpengaruh dengan membuat perkara-perkara bid'ah, dengan membuat perkara-perkara khurafat hasil daripada bisikan khannas tadi. Maka itulah keikhlasan surah, disimpulnya surah Qul huwallahu ahad. Maka dengan tauhid dalam al-ikhlas, kenapa? Pasal dia boleh menyelesaikan 3 persoalan dunia, satu dunia dan satu akhirat ini. InsyaAllah bila kita selesai berdoa dengan Allah 2 perkara ini, maka selesai persoalan dunia kita. Dunia selamat, InsyaAllah akhirat selamat. Dan bila kita pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan ditemani oleh malaikat. Masa malaikat akan masuk, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan tunggu kita dan mengata kita, jangan takut, jangan duka cita untuk datang menemui aku di hari akhirat, kerana kamu adalah ahli tauhid, wahai kawan. Wallahu taala alam.